Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh info, janji bermanfaat. Bersama dengan saya hari ini Ustaz Harry. Apa khabar Ustaz? Baju baru nampak? Sihat bang, alhamdulillah. Syukur. Syukur alhamdulillah. Pasal banyak peluang. Banyak peluang. Akan diberikan lagi banyak peluang untuk menambah koleksi baju Ustaz. Dalam kehidupan ni Ustaz, kita bermula dengan alam roh Ustaz. Betul. Lepas tu kita masuk dalam alam kandungan. Alam roh, alam kandungan kita pernah ada di sana, tapi kita tak ingat apa-apa pun Ustaz. Dan kita berada di alam dunia ni Ustaz. Dan akhirnya kita akan ke alam barzah. Sebelum ke alam akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi adakah alam ni Ustaz? Okey, cakap macam alam dunia. Maknanya alam dunia saya tengok ni besar lah Ustaz. Besar, hebat ni. Tapi kita tengok kubur tu sempit Ustaz. Adakah dipanggil, kenapa dipanggil alam? Kalau kata kenapa tak dipanggil lubang kubur saja senang? Okey bang, simple je. Sebab itu tidak dipanggil alam kubur. Sebab itu dipanggil alam barzakh. Barzah. Kenapa? Sebab yang kita nampak tu kubur. Itu hanya objek. Ada orang mati tak ada kubur. Jadi apakah dia tidak berada di alam itu? Sebab itu kita panggil alam barzakh. Alam barzakh ni suatu alam yang lain daripada alam dunia yang disebut oleh para ulama sebagai tempat persinggahan. Tapi alam tu juga berpandukan kepada kehidupan kita di atas muka bumi, betul tak Ustaz? Iya. Maknanya kebaikan kita, keburukan kita juga akan dinilai juga di alam barzah ni. Betul. Kan ada juga yang kata akan dihempit tanah ni kan. Betul. Dan akan disiksa di dalam kubur. Betul. Maknanya itu benar. Ya. Itu dipanggil azab kubur Azab ataupun kubur. Ialah maknanya ketika berada di alam barzah, ada sebahagiannya diazab, ada sebahagian tidak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW beritahu bahawa ketika jenazah ni diangkat, dan ketika itu kalau jenazah yang baik dia akan bagi itu segerakan. Dia bercakap tu, segerakan aku. Cuma kita tak dengar lah. Itu je. Mayat ataupun jenazah yang tidak baik, maka dia akan sebut celakalah. Kenapa aku dibawa ke sana? Jadi mana dia ada rasa takut dia untuk berada di alam kubur. Cuma dalam hadis ini, riwayat Imam Bukhari ini, kata para ulama sebagai menggambarkan bahawa jenazah itu sebenarnya bercakap. Orang yang mati ini bercakap, cuma dia tidak didengar oleh manusia. Ada ustaz kata binatang dengar, betul ke Ustaz? Dia tidak dengar oleh manusia dan jin. Dalam hadis ada riwayat yang lain juga bahawa manusia dan jin tidak dengar, tapi makhluk lain boleh dengar. Alam kubur maknanya dia memang terpisah. Kan memang maknanya tak boleh berjumpa lagi. Kerana dia orang kata mimpi jumpa roh lah, roh datang kat rumah lah. Alam roh dia satu alam beza dengan alam dunia bang. Dia tak campur pun dalam kita dengan alam dia. Secara asasnya begitu. Tetapi bagaimana orang yang hidup boleh bertemu orang mati. Tapi cuma yang saya pasti dia hanya bertemu dengan orang yang baik amal soleh. Jadi kalau mungkin mak kita, Allahyarham, mungkin baik amal solehnya dan kita boleh berjumpa dengan dia, tetapi bukanlah secara jaga begini. Cuma mungkin dalam mimpi, dalam tidur tu. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Cuma cara kita jumpa macam ni, dia ketuk pintu kita kejap lagi. Saya ingat itu tidak. Assalamualaikum Ustaz. Saya jalan dulu Ustaz kan. Baru-baru ni ada viral lah dalam sosial media. Ada sahabat kita ni dia pergi kat kubur. Sedang dia rakamkan gambar kubur tu Ustaz. Kan tiba-tiba ada dengar suara orang menjerit-jerit tu Ustaz. Boleh terima ke benda tu real ke Ustaz? Pertama kalau abang tanya saya boleh jadi ke tak boleh jadi? Itu soalan dia kan. Kalau abang tanya begitu, saya kata it's possible. Possible. Kerana benda yang dikehendaki Allah Ta'ala jadi bang. Itu isu dia. Benda ni dikehendaki Allah Ta'ala, jadi tidak ada yang impossible. Apa saja kalau Allah Ta'ala menghendaki, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berpandukan kepada nas ataupun daripada apa yang disebut dalam agama, maknanya sepatutnya kita tak dengar. Kita tak boleh tahu dan kita berpisah daripada alam dia. Cuma kita balik tadi, Allah Ta'ala menghendaki, maka possible jadi. Tak mungkin kita mengetahui apa yang berlaku pada dunia yang satu lagi ataupun alam yang satu lagi. Kalau pula soalannya, bagaimana dengan apa yang diviralkan tu? Saya kata kalau kita untuk nak mengendorse, dia tidak valid. Untuk kita endorse dia tak valid. Tapi sebagai manusia kita boleh mempercayai juga. Saya kira benda ini dia kena letak pada satu pertimbangan mungkin ya, mungkin tidak. Sebab Ustaz, ramai netizen yang komen kat bawah gambar tu Ustaz. Netizen kata dia orang pun pernah mengalami benda ni. Tapi dia orang tak ada mencerita lah. Mungkin masa tu dia tak rakam ke. Mungkin dia pergi melawat kubur kan. Ziarah kubur, dia orang dengar Ustaz. Ataupun benda tu sebenarnya mainan perasaan Ustaz. Tapi yang ni video Ustaz. Saya kata, pertama soal benar atau tidak, dia tidak boleh dikira atas orang ramai mengatakan iya.
Sebab benda ini perkara gaib ya. Saya rasa kita nak kongsikan hari ini. Perkara-perkara yang gaib ini soal keimanan. Kita disuruh percaya bang, yakin. Itu sebahagian daripada keimanan kita, rukun iman kita. So kita kena yakin pada perkara gaib. Tetapi meyakini perkara gaib ini mesti sandarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh simply hari tu makcik tu pergi kubur, dia kata ada. Dia tak boleh begitu konsepnya, kecuali memang ada endorsement, memang ada betul apa yang berlaku itu sebagaimana yang dinyata oleh Rasulullah SAW ataupun apa yang ditetapkan dalam agama kita. Kalau abang ingat dulu, ada kecoh sekejap tentang bunyi di bawah bumi. Dekat negara China Tak, ke mana? saya tak ingat lah tu bang. Macam-macam lah. Bunyian. At the end apa berlaku? Orang kata dia fake. Sebab dibuktikan melalui dipecahkannya suara-suara tadi dan ternyata hakikatnya itu bukan daripada kubur. Jadi sebab itu kita, orang Islam bagus. Kita ni kuat dari segi kita punya keyakinan pada perkara gaib. Tetapi kita jangan simply endorse. Kita tak boleh, betul. Oh, itu betul. Tetapi kalau kita kata, ya, kalau Allah menghendaki, tidak mustahil. Kalau kita percaya kepada Islam itu, maknanya selepas alam bumi ni, alam dunia ni, itulah keadaannya di dalam kubur. Sama ada engkau akan duduk situ selamat, seperti seorang bayi yang sedang tidur nyenyak di pangkuan ibunya, dan engkau akan hanya macam tertidur sebentar apabila hari kiamat tu datang. Masya Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa yang selamat pada ketika itu, maka selamat dia selepas pada itu. Tapi kalau ketika itu dia teruk, mungkin selepas itu lebih teruk daripada itu. Jadi sebab itu, yang paling penting bang, bila kita nak mencermati soal perkara yang berkait dengan perkara gaib ni, kubur lah umpamanya, ini yang paling dekat dengan masyarakat kita, maka kita berhati-hati supaya jangan akhirnya bang, ini yang saya kata, hati-hati. Orang ni, ada setengah orang kecenderungan dia, bila dengar begitu, apa dia buat bang? Dia akan datang pula ke kubur mana yang orang cakap tadi. Akhirnya apa berlaku? Jadi kekufuran. Dia taksub, dia taruhnya lilin. Abang ambil lilin tu? Lilin. Tak. Mas, dia bawa lilin tu. Apa boleh Ustaz? Saya boleh bawa lilin Ustaz. Malam-malam. Jadi dia kata dia kena tengok. Dia buat gaya sikit bang. Okey, action. Tapi mana ada orang pergi kubur macam tu? Relax je dia bawa. Dia nak buat benda kurafat. Tak ada macam tu. Dia relax je. Sebab dah ramai, bukan dia seorang. Jadi sebab itu bang kena hati-hati. Saya khawatir. Sebab orang kita tak tahu kecenderungan. Saya mungkin okey, abang mungkin okey. Kita biasa mendengar. Dia orang juga mungkin okey. Tapi ada di luar sana bang, yang pantang dengar pelik-pelik di kubur. Dan dia datang. Yes. Maknanya kalau katakan kita viralkan benda tu, lepas tu ada orang datang buat benda kurafat, adakah kita dapat sebahagian daripada dosa kejahatan yang dibuat tu? Walaupun dia tidak niat untuk panggil orang buat benda Ustaz, begitu, Ustaz tetapi ni semua tak boleh, semua nak kena balik. Walaupun dia mungkin tak berniat begitu, tetapi kita kena ingat, dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa perbuatan kita ni bang, mencenderungkan orang kepada kebaikan. Sebab kita tak tahu manusia ni macam mana dari segi dia punya akal, iman, dari segi hati dia, kecenderungan dia. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, saya kata, bukan saya nak kata orang tu berdosa, tak pasal. Mungkin dia excited. Mungkin dia silap, tapi dia excited. Katalah niat dia sebenarnya untuk menunjukkan kepada orang bahawa alam kubur tu benar. Boleh jadi. Itu tujuan dia. Tapi saya pesankan, hati-hati. Jangan sampai nanti fitnah yang timbul daripada itu. Itu je kita cakap. Bukan kita nak kata dia, kau akan tanggung dosa. Tak. Bergantunglah. Supaya orang rasa takjub dengan kubur tu dan dia seronok orang pergi. Apatah lagi kalau benda tu fake, menyebabkan orang akhirnya tersilap fahaman, rosak akidahnya, maka itu tentu berdosa. Tapi saya katakan, agama tidak ajar kita begitu. Kerana kalaulah benda itu bukan sesuatu yang pasti, lebih-lebih lagi. Jadi sebab itu ada dia punya limitasi. Jika sesuatu perkara yang aneh berlaku pada kita, berkaitan dengan kehidupan kita, dunia dan juga alam-alam yang lain yang akan kita tempuhi, mungkin itu adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Terbaik Ustaz.